Allah yarham Ustaz Idris ni, jasad arwah tidak hangus terbakar, yang terbakar hanya pakaian dia saja. Macam mana pula kematian mengejut ni boleh jadi indah pula? Kalau tuan-tuan baca surat khabar dalam sehari dua ni, banyaklah dipaparkan berita seorang demi seorang, seorang demi seorang, antara 10 mangsa yang terlibat dengan Nahas ni. Masing-masing semua orang bercakap yang baik-baik tentang arwah. Termasuklah Allah yarham Datuk Jo sendiri kan, cakap dia banyak menyumbang, dia bagi wakaf kain kapan, macam-macam lah dia buat sebagai pemimpin. Kemudian ada seorang ustaz hafal Quran pun ada dalam tu. Banyak orang cakap-cakap benda baik. Mungkin ada orang tanya, ustaz cakap benda baik tentang orang meninggal ni, itu ada efek ke? Ada kesan apa-apa ke? Bukankah nanti Tuhan yang akan tahu dia ni okey tak okey? Dengar. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengiring satu jenazah. Yang mana ketika Nabi mengiring jenazah tersebut, Nabi tidak henti-henti menyebut wajabat. Apa makna wajabat? Wajib, berhak ke atas ini jenazah syurga, ini jenazah syurga, ini jenazah syurga. Nabi sebut beberapa kali. Maka para sahabat yang duduk di samping Nabi pun bertanya, ya Rasulullah, tadi tuan cakap ini jenazah syurga, ini jenazah syurga, ceritalah apa, kenapa dia gitulah kan, syurga ni yang sebut tu Nabi. Kalau dah Nabi yang sebut tu confirm lah. Kalau ustaz sebut belum tentu. Nabi sebut memang betul lah syurga. Apa sebab? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi kata sebab ramai orang cakap dia baik. Nabi kata apa? Ramai orang cakap jenazah ini baik. Itu saja. Rupanya cakap-cakap di kalangan kita ini Allah ambil kira. Allah ambil kira. Kalau bahasa orang niaga dia panggil testimoni. Apa pendapat encik tentang produk ini? Tapi ni kan produk ni orang. Oh dia mau masjid tu dia lah itu, kami kenduri dulu dia bagi, kami kata tak payah, dia kata dia no, tak apa dia. Ramai cakap dia baik. Itu tanda-tanda nak dapat syurga. Agak-agak kita malam ni meninggal, orang cakap apa? Alhamdulillah mati. Alhamdulillah. Patutnya dah lama mati tu, mati lagi. Payah no matinya. Ke sebaliknya, Allah, dia ada orang punya baik sampai kadang-kadang orang yang wartawan tanya, nak jawab pun sebab pasal baik sangat. Dia orang yang baik-baik sangat ni macam Rasulullah, mak bapak kita kan, kalau meninggal kita nak bagi tahu orang pun tak boleh nak cakap pasal terlalu baik. Allah, saya ingat orang tersebut tu bukannya orang lain. Hari ni kita cerita tentang orang lain, esok lusa tuan-tuan lah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak apa nak amin apa? Macam apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz Idris Allah yarham Ustaz Idris Abdul Talib. Dia kan ikut sama dalam kapal terbang tu. Kemudian masa dalam proses untuk diorang buat pengecaman apa semua tu, dimaklumkan bahawa Allah yarham Ustaz Idris ni, jasad arwah tidak hangus terbakar, yang terbakar hanya pakaian dia saja. Jasad tu tidak hangus terbakar. Ini bila tengok balik latar belakang dia pun, dia pun orang menghafal Quran ni, orang menghafal Quran. Saya bila dengar ni, bukan kes pertama, banyak. Dulu kalau masih ingat, anak-anak tahfiz yang kediaman mereka dibakar, ingat tak dulu ni? Pun sama. Abang-abang bomba masa dia orang datang padamkan, dia orang kata kalau orang yang terbakar, dia punya busuk dia, kita boleh ni lah,
Maknanya kita daripada jauh, oh ini orang ni, ni orang, dia punya busuk dia lain, api dia pun lain. Kalau yang terbakar tu daging kan. Tetapi apa yang berlaku pada anak-anak tu, Allah pelihara, Allah pelihara. Saya bila teringat tu terkenangkan akan ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala sebut apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Ini dalam Quran. Walaupun ayat ini Allah Ta'ala sebut Allah yang turunkan Quran, dan Quran tu sendiri Allah akan jaga. Maknanya ada cobaan-cobaan nak seleweng, tukar ayat, kok mana pun Quran tetap terpelihara sampai kiamat. Walaupun begitu, ada juga ulama mengulas, bukan setakat Al-Quran tu saja yang Allah jaga, kehidupan si penghafal Quran ni juga dalam jagaan Allah. Maka bentuk-bentuk jagaan Allah ini hanya Allah saja yang tahulah. Rezekinya, ajal mautnya, perjalanan hidup dia, ke mana pun dalam jagaan Allah. Mulialah mulia. Sebab itu kalau ditanyakan yang paling bagus di kalangan kita siapa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kata Nabi SAW, orang yang paling bagus dalam kalangan kamu, orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Hidup dia dengan Quran saja. Saya ingat je tuan-tuan, pusara-pusara pencin-pencin ni banyak masa dengan Quran ni, banyak. Ibu-ibu di belakang pun saya tahu, dia tiap malam sebelum tidur baca apa? Surah apa? Al-Mulk. Pagi-pagi lepas subuh WhatsApp. Waqi'ah sini WhatsApp. WhatsApp pagi-pagi ke mana ni? WhatsApp dulu baca. Jadi Allah dalam jagaan Allah. Orang macam ni semua, saya ingat tuan-tuan pun sama lah, insya-Allah. Tuan-tuan pun, saya pun sama. Mudah-mudahan doa pada Allah Ta'ala, sebab mati yang mulia ini merupakan dambaan kita semua. Kata orang, hidup walau macam mana perangai sekalipun, nak dihitung tu masa mati tu. Kalau orang yang acara larian di balapan tu, yang lari tu kan, masa tembak yang mula tu tak kisah siapa depan, siapa belakang, sekejap potong, sekejap depan, sekejap belakang. Yang nak dikira pemenang tu masa garis penamat tu. Hidup kita pun sama. Yang nak dihitung dulu muda-muda kan orang cakap kan, saya dulu start muda-muda dulu saya, tapi sekarang ni alhamdulillah. Itu sedap tu. Pasal garis penamat kita tu yang nak menentukan tu. Akhir hayat tu, akhir tu yang tak tahu macam mana. Orang yang mati dalam keadaan mulia ini, dia ada tanda-tanda yang tersendiri. Antara tanda-tanda mati baik adalah orang itu sekurang-kurangnya dia dapat mengucapkan kalimah syahadah. Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalika illa dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu dia mati melainkan dia sebut la ilaha illallah, kemudian dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Sekurang-kurangnya kalau tak sebut la ilaha illallah pun, Allah pun jadilah. Baik itu tuan-tuan, kalau tengok orang yang tengah nazar, seeloknya yang ajarkan kalimah syahadah ini adalah orang atau anak yang paling disayang. Pergi duduk dekat dengan arwah. Jangan yang paling dia menyampah 5 tahun tak balik, tahu-tahu balik nak pecah geran. Aku dah nak mati baru kau nak balik. Betul? Ayah ashhadu kau ingat baru masuk Islam ke apa? Ashhadu. Dia tak ya ashhadu, takut meninggal dengan kan? Tak sempat sebut habis. Ajar la ilaha illallah di telinga dia, tu je. Nampak ada payah sangat, suruh dia sebut Allah. Satu-satu. Cuba tuan-tuan cuba sebut tu. 1, 2, 3. Allah dari hati. Allah. Lagi sekali. Tu tanda tu.
Tak lama tu. Sebab cara sebut tu dah dekat-dekat dah tu. Dekat masuk waktu isyak dah bunyi. Yang kedua, orang yang tanda-tanda matinya baik adalah dia disolatkan oleh ramai jemaah. Ramai jemaah yang semayangkan dia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syufa'ahumullahu fihi. Kata Nabi, tidaklah seseorang tu mati melainkan jenazahnya disembahyangkan oleh 40 orang. Yang mana 40 orang ni semua senonoh belaka lah, semua orang yang baik-baik. Dalam riwayat yang lain 100 orang. Maka kata Nabi, kalaulah jenazah itu jemaah yang semayangkan dia sampai 40 atau 100 orang, jenazah itu wajib dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hebat. Cuma yalah, nak dapat 40 100 orang ni sangat bukan senang. Kalau si jenazah tu dulu hidup, jenis suka memporak-perandakan hidup orang, suka mempitnah orang, grup WhatsApp, grup Telegram, fitnah, mengutuk, cakap belakang, membawang orang, agak-agak hari dia mati ada tak sudi nak semayangkan dia? Saya ingat orang menyampah lah, ada muka, semayanglah sendiri. Dia suruh jenazah tu semayang sendiri. Tapi tuan-tuan, kalau jenazah tu baik, saya ingat dia meninggal dekat Karya Panco Jaya ni, orang JB pun datang, orang Perak pun datang. Pasal itu jenazah baik sangat. Aku tak boleh, pasal sebab salah aku mesti pergi semayangkan dia. Paling sedih, orang kampung sendiri pun tak sudi dia semayangkan. Waktu dulu saya ingat, saya kecil-kecil dulu seronok pergi semayang jenazah, pergi join. Tapi saya masih ingat lah, nak dapat 3 sah ni tak cukup kan. Lalah dia orang pergi kutip ni, cari budak-budak tahfiz, pondok ni sikit, ni sikit, untuk nak meramaikan solat jenazah ni. Sial, orang kampung tak tahu. Ramai tapi tak tahu kenapa tak sudi kot. Sebab itu hari ni kita semayangkan jenazah orang. Jenazah kita belum tentu lagi tahu. Itu doa lah pada Allah.